Ada orang minta ni untuk buat rakaman rakaman untuk kuih-kuih buah wakaf. I know I'm waiting for something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. I wish that somehow you tell me out aloud that on that day I'll be okay. But we'll never know, 'cause that's not the way it works. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long, make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long, make me strong. I know I'm waiting, yearning for something known only to me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita ucap puji dan syukur kepada Allah SWT. Dengan izin di sisi Allah SWT, kita dapat bertemu lagi dalam kuliah tazkirah subuh, tazkirah pagi di di page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan Dewan Dakwah. Dewan Dakwah ini merupakan salah satu daripada dewan yang duduk di bawah Majlis Dakwah Negara. Dan dia ada beberapa dewan di bawah Majlis Dakwah Negara, antaranya Dewan Kebajikan, Dewan Pendidikan, macam-macam dewan. Dewan orang ramai saja tak ada dekat bawah tu. Yang saya lihat. Selain itu ada masing-masing dengan tanggungjawab masing-masing. Dan Dewan Dakwah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan ataupun menjalankan aktiviti dakwah. Dan aktiviti dakwah ini pula akan Abu Saleh Jumat dan ada kluster-kluster dia tersendiri ataupun tanggungjawab dia tersendiri. Sebagai contoh, ada yang menguruskan
bahagian pendidikan, kluster pendidikan dia bagi, kluster IPT, kluster belia, kluster korporat, kluster rumah tangga sebagainya lah, kluster non-Muslim, banyak kluster-kluster dia. Dan Allah bersemat, dan inilah tanggungjawab kami yang kami menyampaikan ataupun melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan, dan insya-Allah solat Jumaat kami takkan mampu untuk melaksanakan dengan sempurna tanpa bantuan dan sokongan dan dukungan daripada sahabat-sahabat di luar sana. Terima kasih kepada Nuridah M. Nordin, Fatimah Abdul Rahman, Mariani Mak Daud, Salih ala Sayyidina Muhammad, Haslina Kasim, Fauzia Asad, Jamalia Rahmat, Wan Fazidah, Sarah Mak Taha, Nuraini Muhammad Jaafar, Wan Fazidah, lagi ulang sekali, Fauzia Asad, Azizah Muhammad Shah, Nuridah M. Mulhaf, Waalaikumsalam, sahabatku Mulhaf, Haslina Kasim, Zima, Rokiah Malik, siapa lagi, Kak Cha, Nuriah Osman, Siti Aisyah, Badis Aziz, Ibu Nuriah, Wan Hazim, Siti Aisyah, masing-masing ada tugas-tugas masing-masing. Kita termasuk saya lah, termasuk sahabat-sahabat Usratuna yang saya kasihi, kita tak mampu nak buat macam mana sahabat-sahabat kita di dalam Dewan Dakwah melaksanakan tanggungjawab mereka masing-masing. Saya sendiri pun tak mampu, kan, Ustaz Ali Muhammad, nak buatlah, cuba nak buat, nak jadi yang terbaik, kan, untuk melaksanakan tanggungjawab. Tapi Ustaz Ali Muhammad, kita tak mampu untuk bagi sebaiknya, yang kita faham. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, apa yang kita boleh buat ialah kita bantu dari segi yang lain. Sebagai contoh, ada di kalangan kita yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ada sikit kemampuan kewangan, bolehlah kita bagi sikit sumbangan kita kepada akaun RHB Bank tu, di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara tu. Bagi duit sikit untuk mereka uruskan. Baru ni kami buat program dengan orang asli pun, program sehari itu saja pun dah makan sampai RM7,000, RM7,000, bahkan lebih lagi. RM7,000 tu ambil yang kita ambil dari Dewan Dakwah. Ada lagi program-program yang lain yang masuk. So, Muhammad, yang kita nak cerita, program tu hanya program sehari saja. Jadi memang kita sangat-sangat memerlukan bantuan, terutamanya di segi keuangan. Ataupun kita yang duduk kat sini, paling tidak apa yang kita boleh buat ialah kita like page Dewan Dakwah. Setiap hari kita ada kuliah-kuliah ataupun tazkirah pagi, bermula 7.30 pagi hingga pukul 8 pagi oleh ustaz-ustaz yang hebat-hebat, yang masyhur-masyhur. Tuan-tuan boleh ambil manfaat ilmu daripada mereka. Saya sebut ada Ustaz Zuramli, ada Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, ada Ustazah Isfadiyah, Ustaz Muhyiddin, Salih Alaihi Muhammad, Allah bersyamat, dan ramai lagi sahabat-sahabat ataupun para asatizah yang hebat-hebat yang menyampaikan ilmu di tazkirah pagi ni di Dewan Dakwah. Dan tempoh pun tak lama, dalam setengah jam je. InsyaAllah kita pun dalam pukul 8 tu kita akan habis pun, kita akan berhenti lagi insyaAllah. Jadi Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan, lepas daripada kita ikut Usratuna, kita shift pula masuk tengok kepada page Dewan Dakwah. Tuan-tuan like Dewan Dakwah, like page Dewan Dakwah. Kemudian tuan Allahumma salli ala Muhammad, share. Paling tidak kita share ni. Pastikan sekarang ni ada 83 orang yang menyaksikan sekarang ni. Saya nak minta semua 83 orang ni tolong klik share dekat bawah tu. Share je kat bawah. Jangan buat party, watch party. Watch party dia akan lari dia punya dia tak akan jadi contribute kepada ni. Kita share. Kat bawah tu kan ada share. Klik share kat bawah situ. Kemudian dia tulis write write post lah tulis tu. Write post. Tapi tak payah write apa-apa lah. Tulis boleh juga ni. Sila kongsikan. Apa tu? Share kat situ. And nanti semua orang yang sahabat-sahabat kita dekat dalam Facebook kita tu, pasal dia akan keluar dekat kita punya page. Kita keluar dekat kita punya wall tu. Lepas tu sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan tu, select semua yang duk follow kita, dia akan keluar notification, keluar apa dan sebagainya.
tengok dia pun akan tengok balik, masya-Allah. Dan ramai orang yang boleh mengambil manfaat ilmu daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, salli ala Muhammad. Itu cara dia, mudah-mudahan kita boleh buat. Fauzi Asad, alhamdulillah awal-awal sudah like Ustaz dan share. Terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah rabbil alamin. Salli ala Muhammad. Dan kita sokong macam tu lah, itulah cara kita nak bantu pun. Tu cara kita nak bantu Dewan Dakwah. Kita tak mampu nak turun ke lapangan, kita tak mampu untuk buat macam yang dilaksanakan oleh Ustazah yang diamanahkan dalam urusan Dewan Dakwah. Tapi sekadar kita mampu, kita buat apa? Sekadar kita mampu, kita like, kita share, dan kita bantu dari segi keuangan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, saya ucap tahniah dan syabas kepada sahabat-sahabat yang salli ala Muhammad bantu untuk share salli ala Muhammad live kita pada pagi ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, mari kita nak tengok tajuk kita yang kita nak bincang pada pagi ini. Apa tajuk dia? Tajuk dia ialah Aku Tuntut di Akhirat. Kita tiap hari tuan-tuan kita berhadapan dengan macam-macam suasana, kita berjumpa dengan macam-macam orang, dan kadang-kadang orang, Allahumma salli Muhammad, dia menyakitkan hati kita, sakitkan hati kita. Dia buat perkara-perkara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak sepatut dibuat. Saya nak setting. Okay. Dia buat perkara-perkara yang menyakitkan hati kita, sungguh-sungguh sakit hati ni. Salli ala kita salli ala Muhammad tak mampu nak senang-senang memaafkan. Allahumma salli. Ada orang buat zalim kat kita, ada orang pinjam duit kita tak mau bayar, ada orang buat fitnah kat kita, ada orang bercakap buruk tentang kita, buat macam-macam dalam hidup kita. Satu perkara yang kita kena usaha buat, kita kena jadi orang yang berjiwa besar. Apa maksud orang berjiwa besar ni? Orang berjiwa besar ialah orang yang mampu untuk memaafkan. Apa kelebihan daripada memaafkan? Yang pertama, orang yang memaafkan kesalahan orang lain ni tuan-tuan, Allah akan kurniakan kepada dia syurga, yang syurga ini seluas langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga yang seluas langit dan bumi, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa Allah sebut dalam Quran? Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal afina 'anil nas. Salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Syurga seluas langit dan bumi. Ada satu pintu syurga khas pula yang Allah akan sediakan kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang yang menzalimi. Dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang yang berlaku zalim kat dia. Orang tu buat zalim kat dia, dia maafkan orang tu. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah akan kurniakan kepadanya satu pintu syurga yang Allah khaskan kepada orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi susah, sangat susah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma satu aja tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita tak mampu nak maafkan kesalahan orang, tuan-tuan cuba fikir satu perkara. Cuba tukar. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi apa? Allah akan kurniakan kepadanya syurga, yang syurga ni seluas langit dan bumi. Salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, syurga ni, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, dia ada mi'atu darajat, 100 tingkat. Syurga ni 100 tingkat. Salli ala sayyidina Muhammad. Baina darajatani, di antara dua tingkatan itu salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seluas langit dan bumi. Di antara dua tingkat tu seluas langit dan bumi. Nak beritahu luasnya syurga ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan dapat satu pintu khas pula untuk orang yang memaafkan. Yang ketiga tuan-tuan,
orang yang memaafkan kesalahan orang lain ni, dia akan mendapat ketenangan pada kehidupannya. Hidup dia akan jadi tenang. Hidup akan jadi tenang. Hidup tenang di dunia, hidup tenang di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kelebihan daripada orang memaafkan ni tuan-tuan, mudah urusannya nanti di akhirat. Waktu di padang mahsyar, mudah urusannya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, tuan-tuan nak tenang jiwa, tuan-tuan belajar memaafkan orang. Belajar memaafkan orang. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari, Allahumma salli. Nikmat memberi maaf adalah seperti mengubah batu yang besar atas kepala. Kata Abang Kamarul Hizam. Betul lah, salli ala Muhammad. Susah lah, Masya Allah. Siti Aisyah kalau dah maafkan tapi duk ingat lagi atau tak lupa tu kira masih tak maafkan lah. Okay, ni bagus ni. Siti Aisyah tanya tu. Kita ni, dia panggil sifat manusia. Kata orang kampung saya, we are just human. Gitu. Kan, salli ala Muhammad. We just human. We just being human. Kita manusia. Manusia ni ada hati, ada perasaan kan? Ada hati, ada perasaan. Kita, sallallahu alaihi wasallam, tak apalah aku maafkan dia. Tapi dalam hati kita ni, masih duk terasa lagi ni. Masih duk rasa lagi. Luka di tangan. Nampak luka di tangan. Darahnya kelihatan. Tapi luka di hati. Siapa yang tahu? Gitu kan. Tuan-tuan, tak. Allah hanya menilai berdasarkan perbuatan kita. Kalau kita maaf, kita act, kita tunjuk seperti kita maafkan dia. Maksud dia macam mana? Jumpa dia, kita senyum kat dia. Kita, Allahumma salli ala Muhammad. Kita buat macam kita maafkan orang tu. Faham kan? Jangan muka masih muncung lagi. Lepas tu jumpa nanti ungkit-ungkit sebut-sebut. Tu tak ada maaf. Walaupun dalam hati tu masih ada. Sebab kita manusia. Maka tetapi kita hanya melayan dia ni ataupun kita bermuamalah dengan dia sebagaimana kita memaafkan dia. Itu dah memadai dah untuk kita. Nah, salih azimat, tenang. Kata Ibu Nuriah, memaafkan orang membuatkan kita berasa tenang. Dengan huruf besar perkataan tenang. Maksud kita kata, gitu, tenang sungguh-sungguh. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Waktu tuan-tuan nak tidur malam-malam, tuan-tuan, ya Allah, aku maafkan semua orang. Maka esok tuan-tuan akan bangun dalam keadaan tuan-tuan tenang. Kalau tuan-tuan boleh bayang macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Katalah orang buat zalim kat kita. Dia buat sesuatu kat kita. Dia ambil duit kita ke, dia tipu kita ke, dia apa-apa lah dia buat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia lepas dia buat kat kita, dia relax. Kita lepas dia buat kat kita, kita kena tu. Kita ni Allah bagi pahala kita. Allah bagi pahala, Allah bagi pahala, Allah bagi pahala, Allah bagi pahala. Allah bagi pahala ni pasal apa? Pasal orang buat zalim kat kita. Tiba-tiba, apa kita buat? Tiap-tiap hari, kita duduk, Allah Muslimat, duduk ungkit, duduk sebut, duduk kata. Pergi jumpa orang, sebut. Jumpa orang ni, kata. Salih ala Muhammad. Jumpa orang ni, tak puas hati. Jumpa orang ni, tiap-tiap hari hati dia ni. Kepala duk fikir. Hati duk sakit. Tidur malam tak boleh lena. Bangun pagi, tak segar. Salih Muhammad. Bangun pagi, sakit hati. Pergi kerja, sakit hati. Lepas tu, Salih Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya, kita sendiri yang sakit. Kita sendiri yang sakit. Dahlah harta hilang. Dahlah kena zalim. Sakit pula. Baik, tuan-tuan, Allah Muhammad. Ya Allah, kalau rezeki aku tak apalah. Kalau bukan rezeki aku nak buat macam mana? Redha atas ketentuan dan takdir Allah. Mungkin ada di sana, ada silap-silap yang kita buat dalam hidup kita sebelum ni, yang kita pernah ambil duit orang ke, yang kita pernah push sendiri buat zalim ke orang yang kita tak sedar. Mungkin ini bentuk kafarah yang Allah bagi dekat kita, supaya kita muhasabah diri, dan supaya Allah ampunkan dosa-dosa dan kesilapan kita yang kita lakukan dulu dan kadang kita tak sedar. Mana sallallahu alaihi Muhammad. Dan Rani Idris kata, Ustaz, umpama luka dah sembuh, parut masih ada lagi. Macam itulah nak buat macam mana. Betul Fauzia Asad kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Sakit jiwa kita nanti. Kita yang sakit jiwa. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi, belajarlah maafkan.
Tapi sungguh bukan senang. Tambah-tambah bila dia melibatkan harta, melibatkan maruah, sebagainya. Saya pernah berjumpa dengan seorang lelaki-lelaki. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dia, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia, kisahnya. Dia jumpa. Wajah dia ni tenang. Dia kata, Ustaz tahu tak apa jadi? Kata, saya ni dulu pernah buat silap. Silap besar dalam hidup. Tapi taubat dah, Ustaz. Saya taubat dah. Saya taubat, sungguh-sungguh taubat. Salah tu, saya taubat dah. Saya minta ampun pada Allah dan mudah-mudahan Allah terima taubat saya. Lepas tu, salli ala Sayyidina Muhammad, dapat macam mana manusia buat silap kan. Tapi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, sampai setelah sekian lama, dia dah jadi orang baik dah, dia dah pergi masjid dah, ketayak atas kepala dah, buat melakukan amal soleh. Memang nampak dia tu memang ciri orang baik. Dia kata, apa yang berlaku? Ada seorang yang telah, salli ala Sayyidina Muhammad, sanggup untuk type kisah hidup dia. Kesilapan yang dia buat dulu, dia type balik. Dia dibuat apa, dia ni lakukan apa. Dia buka aib tu. Buka real, cerita detail tentang apa yang dia buat. Kemudian, di-emailkan kepada seluruh staff di tempat kerja dia. Daripada kerani paling bawah sampai kepada CEO. Semua email, semua dapat email tu. Cerita tentang salah yang dia buat dulu. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, saya pergi kerja satu hari. Tengok semua orang pandang saya. Pandang. Pasal apa semua orang pandang ni? Dia pun heran. Pasal apa semua orang pandang ni? Kata, waktu ada seorang kawan dia panggil. Hang tengok ni apa ni? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, tahu. Tapi wajahnya tenang. Dia kata apa? Ustaz, saya redha. Kalaulah ini caranya Allah nak menutup keaiban saya di akhirat, saya redha, Ustaz. Buka aib kat dunia, tak puas sekejap. Tapi kalau buka aib kat akhirat, malu tak boleh tak tanggung. Dia kata macam tu. Subhanallah, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Nak kata, kuatnya iman dia tu. Bukan semua orang mampu untuk macam tu. Tapi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak cerita. Kadang-kadang kita tak mampu untuk memaafkan kesalahan orang. Padahal, kita sendiri pun banyak salah dengan orang. Kalau kita tak mampu nak maafkan orang, tuan-tuan tolong fikir, Zat. Dalam hidup kita berapa banyak orang yang telah kita sakitkan hati mereka. Berapa banyak manusia yang orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kita sakitkan hati dia, Pak. Allahumma salli. Liza Amani kata apa? Saya ada pengalaman tu, Ustaz, tapi saya biarkan saja apa orang nak kata. Alhamdulillah sekarang hidup saya tenang. Saya hidup dengan tenang. Allah Rabbi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingatlah, bila kita buat salah ke orang, kita buat kesalahan pada orang lain, kita harap orang lain maafkan kita. Kita harap semua orang maafkan kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Tapi bila orang buat kat kita, kita tak boleh maafkan orang. Macam mana kita ni? Hebat macam mana kita ni? Duduk takat mana kita ni? Yang sampai tak boleh nak maafkan orang. Sedangkan, kalau salah kita ke orang lain, kita harap dia maafkan akulah, harap dia maafkan akulah, harap dia maafkan. Kita harap semua orang maafkan kita. Tapi kita tak boleh nak maafkan orang. Macam mana? Faham tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita ingat macam tu. Dan apa pun kesalahan manusia yang lain, jangan sampai ke tahap kita boleh mampu keluar daripada mulut kita ni, aku tuntut di akhirat. Jangan. Janganlah sampai sebut aku tuntut ke akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari, Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, Anas cerita, kami duduk dengan Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad. Kami nampak Nabi SAW senyum sampai nampak gigi dia senyum. Senyum sampai nampak gigi seri dia. Senyum. Nabi SAW segak. Nampak Nabi senyum lagi segak. Lalu Umar pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatkan kamu ketawa?
salli ala Sayyidina Muhammad. Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Rasulullah menjawab, ada 2 orang laki-laki sedang berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Agung, Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ceritanya kat Padang Mahsyar nanti. 2 orang ni duduk berdiri depan Nabi SAW. 2 orang. Lalu salah seorang yang berkata, wahai Tuhanku, ambillah hak aku daripada saudaraku ini. Dituntutlah tu. Ya Allah, ambil hak aku daripada saudaraku ni. Ambil. Lalu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah berfirman, berikanlah kepada saudaramu itu akan haknya. Seorang ni, 2 orang kan, seorang ni tuntut ni, kata, bagi hak dia, bagi balik dia. Lalu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa lelaki tu kata? Ya Allah, tak ada apa dah. Amal aku tak ada apa dah, ya Allah. Tak ada apa dah aku nak bagi. Habis dah. Habis. Allah, sebab tu jangan buat zalim kat orang kan. Jangan duk fitnah orang, jangan duk ngumpat orang, jangan duk bagi sakit hati orang. Susah. Kita ni pahala tak banyak mana pun. Amal kita kan banyak mana pun. Nak bagi kat orang lagi. Ustaz Simat, nak agih kat orang lagi. Ustaz Simat, habis pahala dia bagi kat orang. Nak tu nak share apa-apa kat Facebook, tengok dulu. Nak share apa-apa kat WhatsApp, tengok dulu. Takut lagi orang tuntut, susah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu, Allahumma salli ala Muhammad. Lelaki yang menuntut pula, dia kata apa? Bila dah tak ada apa dah, dia kata apa? Kalau macam tu, ya Allah, bebankan kepada yang sebagian daripada dosa-dosa aku. Lah ni, dah tak ada pahala aku nak ambil dah. Dosa aku pula, pergi transfer kat dia, bagi kat dia. Lalu, sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi SAW senyum, kisah tu Nabi SAW menyebabkan Nabi SAW senyum. Kemudian, tiba-tiba Nabi SAW mengalirkan air mata. Nabi menangis pula. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, sesungguhnya hari ini adalah hari yang sangat berat. Hari manusia memerlukan orang-orang menanggung sebahagian daripada dosa-dosa mereka. Hari itu semua pekat duk transfer dosa, transfer pahala. Allah. Hari sangat berat. Maka Allah berfirman kepada orang yang menuntut tadi, orang yang tuntut. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam, angkatlah penglihatan kamu dan kamu tengok di depan. Tengok ke syurga tu. Lelaki tu pun angkat kepala dia dan dia tengok, subhanallah. Allah tayangkan kepada dia, kata, wahai Tuhanku, aku melihat kota-kota daripada perak, kota-kota gedung-gedung daripada emas yang dihiasi dengan batu permata. Untuk Nabi manakah tu? Untuk Siddiq manakah tu? Untuk syahid manakah tu? Nampak bangunan-bangunan yang cantik-cantik tu. Untuk siapa tu? Untuk siapa tu? Allah Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad. Allah kata, untuk orang yang sanggup untuk membayar harga dia. Dia kata, ya Allah, siapakah yang mampu tu? Siapakah yang memiliki harganya tu? Allah berfirman, kamulah yang memiliki harganya. Saya. Apakah harganya, ya Allah? Macam mana nak banyak mana, Izzat? Allahumma salli ala Muhammad. Allah perintah apa? Engkau maafkan dia. Kau maafkan dia. Salli ala Muhammad. Lalu dia pun kata, ya Allah, sungguh, wahai Tuhanku, sungguhnya, sekarang ni aku maafkan dia. Allah kata apa? Pegang tangan dia dan kamu berdua masuklah ke dalam syurga. Lalu Nabi SAW pun bersabda, kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama kamu, kerana sesungguhnya Allah kelak di hari kiamat akan memperbaiki hubungan di antara sesama orang-orang mukmin. Kalau kita tahu macam tu punya dahsyat, macam tu punya hebat, dari dunia lagi kita dah maafkan orang. Taklah kita tertunggu-tunggu dekat akhirat untuk selesaikan masalah kita dengan orang yang kita nak tuntut ke akhirat. Masuk syurga awal-awal lagi dah. Ni duk tunggu pasal apa, tunggu pasal apa ni. Oh, ada orang yang aku sebut aku tuntut ke akhirat nanti. Yalah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat pesan Nabi SAW. Apa pesanan Nabi SAW? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Ingat ni elok. Barang siapa yang didatangi saudaranya, yang hendak meminta maaf, hendaklah dia memaafkannya. Ni perintah Nabi SAW. Kalau ada siapa yang mai jumpa kita, kemudian dia minta maaf, lah ni kot tak jumpa, ada orang dia segan nak jumpa. Dia malu nak jumpa dengan dosa, dengan silap yang dia buat, dia hantar mesej saja. Kita ni tak payahlah, oi, kalau nak mai minta maaf, mai jumpa aku. Ya tuan, tak payah sombong sangatlah kita ni. Kita pun bukannya baik sangat. Kita pun buat banyak salah ke orang juga.
Kalau ada orang boleh mesej kat kita, dia main mesej kita, dia kata aku minta maaf, tu pun dah cukup dah kat kita. Cukup dah. Cukup dah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mesej kat kita ke, dia call kita, hatta dia minta orang lain tolong sampai kita pun tak apa dah. Tak payah sombong sangat lah. Tak payah duk kata apa. Dia nak minta maaf aku, suruh dia menjumpa aku. Ya, tak payah. Bunyi pun dah sombong. Nabi kata, kalau ada orang yang mai, dia nak minta maaf kita, hendaklah kita memaafkan dia. Sama ada dia di pihak yang benar ataupun pihak yang salah, biar. Dia betul ke dia salah ke, biar, maafkanlah. Kerana kata Nabi SAW, apabila dia tidak melakukan hal itu, yakni dia tidak memaafkan, nescaya dia tidak akan mendatangi telagaku nanti di yaumul qiyamah. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksud apa? Tak boleh dapat minum daripada telaga Nabi SAW. Tak dapat minum daripada telaga Nabi SAW. Ingat, kalau nak yang mai minta maaf kat kita, hendaklah kita maafkan dia. Maafkan dia. Kita tak payah sombong-sombong sangat lah. Nak kata, mai jumpa aku ke, mai melutut kat aku ke, tak payahlah. Belajar maaf. Belajar forgive and forget. Tak ada. Tu bahasa orang kampung saya juga. Forgive, forget. Susah. Forgive tu boleh lah. Forget susah sikit. Belajar, saya kata belajar. Biar kita ni dalam hidup kita ni tak ada masalah langsung orang, tak ada masalah dengan siapa pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang tidak mahu memberi maaf kepada orang lain, maka dia tidak akan diberi maaf. Dalam riwayat ini disebut, barang siapa yang tidak mahu memberi ampun kepada orang, maka dia tidak akan diberi ampun. Riwayat Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu an, maka tak rugi memberi maaf. Walaupun kita tak bersalah, walaupun kita di pihak benar, mengalah tak semestinya kalah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Saya harap kita boleh kot jadi macam tu, sallallahu alaihi wasallam. Belajar untuk memaafkan kesalahan orang. Belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain, insya-Allah. Tuan-tuan, kita ni ingat, kita ni bukan baik mana pun. Kita pun ada salah kita. Kita pun ada salah silap yang kita buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita sendiri pun ada banyak masalah dengan orang lain. Dan kita harap orang semua pun maafkan kita. Kita pernah mengambil, kita pernah menzalimi orang. Kita pernah ambil hak orang. Macam-macam kita kena buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah, saudara-saudara tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan hamba Allah yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Hazliza Mukhtar, forgive and forget, insya-Allah. Liza Amani, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang Kamarul Hizam, bila forgive, automatically akan forget. Cuba try tokai dulu, insya-Allah. Try tokai. Apa tu? Salli ala sayyidina Muhammad, susah tapi boleh buat, insya-Allah, kata Misha Mukhtar Al-Hinwan, insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Hasliza Kasim, harap-harap Ustaz bagi jawapan-jawapan buatlah. Ida Nur Syima, barang siapa tak mau kata tak beri ampun, betul. Muhasabah diri, Azizah Muhammad Syah kata. Mariani Mak Daud, insya-Allah. Muhasabah diri, Hazliza Mukhtar, kita kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Siti Aisyah, kena ingat yang tu je lah Ustaz kan, buat kita rasa lapang dan nak memaafkan. Betul lah. Ingat, kita ni pun banyak salah ke orang. Kita ni pun banyak melakukan kesilapan pada orang lain. InsyaAllah tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nuriah Amzah, Ibu Nuriah kata apa, mengalah tidak berarti kita bersalah. Betul, insyaAllah. Bahkan orang yang mengaku kalah walaupun dia di pihak yang benar, itulah orang yang menang sebenar-benarnya, insyaAllah. Dan jadi cukup sekadar tu, insyaAllah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Yad Abdullah Romli, Romlah JHE, Haliza Mukhtar, Rokiah Malik, Mariani Mak Daud, Ida Nur Syima, Ruhani Itam, Ibu Nuriah, Mazna Hamid, dan semua sahabat-sahabat yang istiqamah bersama dengan saya dalam tazkirah pagi ini. Dan insyaAllah
Jangan lupa untuk like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Semua yang ada ni tolong like page, kita tambah bagi ada pertambahan like, follower, dan kami sangat mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-tuan sebab kami tak ada dana sebenarnya. Kita tidak ada dana. Dewan Dakwah bergerak tanpa dana. Dan kita juga ada YouTube link Dewan Dakwah, tolong boleh follow dan insyaAllah boleh subscribe insyaAllah, dan salih Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dia jadi kebaikan untuk kita. Tolong share live ni, tolong like page ni, dan tolong berikan sedikit sumbangan untuk Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara bergerak meneruskan kerja-kerja dakwah ataupun amanah-amanah yang telah ditugaskan, yang telah diamanahkan kepada kita. InsyaAllah jumpa lagi esok hari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. Oh